Nampak cikgu? Okey, jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita di awal pagi 9:40. Nasib baik ramai hari ini. Okey, jom kita mula. Sebelum tu macam biasa kita nak imbas kembali apa yang kita dah belajar pada hari Rabu yang lepas. Jom kita tengok sikit hari Rabu yang lepas kita belajar apa ya. Pada hari Rabu yang lepas kita dah belajar bagaimana untuk kita bentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi. Kita nak dia lebih kepada kita bina dia punya pola nombor untuk kita dapatkan dia punya rumus. Hari ni ada kaitan dengan apa yang kita nak belajar berkait yang yang hari Rabu punya dengan yang hari ni punya. Okey. Okey, hari ni punya cikgu galakkan kamu buat catatan sambil-sambil kamu tengok ya. Sebab dia macam agak rumit sikit tapi tak rumit sangat. Kamu boleh rujuk muka surat dalam buku teks muka surat 84. Hari ni kita nak tengok apa? Hari ni kita nak tengok bagaimana untuk menyelesaikan masalah melibatkan penakulan logik berdasarkan situasi sebenar dengan betul. Okay, cikgu tak nak buang masa, kita mulakan dengan contoh yang pertama. Kamu boleh tengok muka surat 84 ya dalam buku teks. Dia kata kat sini, raja di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula daripada sel A. Sel A. Pada hari pertama, dua sel baru dihasilkan. Setiap sel akan menghasilkan dua sel lain pada hari seterusnya. Diberi bilangan pertumbuhan sel ialah PT sama dengan P kuasa T. Sama dengan 2 kuasa T dengan keadaan T ialah bilangan hari, dia cakap. Okey, dia bagi dua anak dia, soalan dia. Dia kata yang A, dia kata dia suruh kita kira berapakah bilangan sel baru yang akan terhasil pada hari yang ke-8. Dia suruh kita cari pada hari yang ke-8. Okay, bila kita dapat soalan melibatkan penyelesaian masalah, pertama kali kamu kena memahami dulu soalan tu. Apa masalah dia? Apa yang dia nak minta kita cari. Okey? Macam soalan ni yang bahagian A, yang soalan A, dia suruh kita buat apa? Dia suruh kita hitung berapa hari sel baru pada hari ke-8. Kemudian kita tengok apa maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang diberi kat sini adalah bilangan pertumbuhan sel iaitu PT sama dengan 2 kuasa T. Maklumat dia. Kita kena keluarkan maklumat dia. Lepas tu dia bagi apa lagi? Dia bagi T itu ialah bilangan hari. Jadi dia suruh kita kira apa kelas? Dia suruh kita kira P bila T kita sama dengan 8. Sebab dia suruh kita cari hari ke-8. Okey, kita dah tahu dah masalah kita kena hitung apa, maklumat apa yang diberi, apa yang perlu kita buat. Okey, bila kita dah tahu apa masalah kita, kita kena rancang pula aktiviti dia. Rancang dia punya strategi. Apa yang kita nak buat? Kita tengok apa yang kita nak buat. Kita kena gantikan T kita dengan 8 ke dalam kita punya rumus yang diberi. Iaitu PT sama dengan 2 kuasa T. Kamu kena gantikan 8 ni sebagai T. Okey, laksanakan strategi. Kita gantikan T kita jadi 8 sama dengan 2. Tadi 2 kuasa T. Kita dah ganti T kita dengan 8 jadi 2 kuasa 8. Terus dapat 256. Okey, berapa bilangan sel yang terhasil pada hari yang ke-8? Kita dah tahu bila hari yang ke-8 bilangan sel yang terhasil adalah 256. Macam tu cara kira dia. Okey, contoh ni mudah lagi. Jelas tak kelas contoh ni? Jelas tak kelas? Ada tak yang tak jelas? Jelas cikgu. Jelas? Jelas. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua. Sekejap, kenapa slide cikgu tak jalan? Okey. Contoh yang pertama tapi bahagian B pula. Dia cakap pada hari keberapakah bilangan sel baharu ialah 2048. Dia suruh kita kira pula bilangan sel baru bila 2048.
Hari ke berapa dia tanya. Okey, pertama sekali kena fahami dulu masalah dia. Dia suruh kita buat apa ni? Dia suruh kita hitung hari ke berapakah bilangan sel tu. Yelah, dia cikgu salah tulis. Ialah 2048. Kita kena cari hari ke berapa. Okey, ni maklumat yang diberi. Kita keluarkan maklumat yang ada. T adalah bilangan hari. Jadi, apa yang kita perlu buat? Kita kena hitung T pula. Tadi kita hitung PT. Sekarang kita kena cari T pula. Dia dah bagi kita PT adalah 2048. Jadi, macam mana nak buat? Kena selesaikan 2T tu sama dengan 2048. 2048, maaf. Kamu kena cari, macam mana nak cari? Kamu kena buatlah 2 kuasa berapa yang dapat 2048 ni. Kamu pun tekan kalkulator. Try and error. Sekali buat 2 kuasa 2 tak betul lagi, tak dapat lagi. 2 kuasa 3 tak dapat, 2 kuasa 4 tak dapat. Kira sampailah nanti kamu buat 2 kuasa 11 dapat 2048. Tu cara dia. Dia ada cara lain tapi agak rumit sikit, iaitu kamu guna punca kuasa. Tapi cikgu tak nak cerita sebab cikgu rasa yang ni lagi mudah. Kamu try and error saja. Try sampailah kamu dapat berapa T untuk dapat 2048 ni. Jadi T ni adalah bilangan hari. Maknanya bilangan hari yang ke-11 baru kamu dapat sel dia sebanyak 2048. Tekan je kalkulator. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Okey. Jom kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang kedua. Ya. Sekejap. Okey, contoh yang kedua ni dia kata apa? Dia kata jadual di bawah menunjukkan jumlah kereta mainan yang dihasilkan oleh kilang toy pada suatu pagi. Dia bagi jadual kat sini, jumlah kereta, masa pukul berapa. Dia bagi masa, dia bagi jumlah kereta. Jadi apa yang dia suruh kita buat? Dia kata bina satu rumus yang umum bagi bilangan kereta yang telah dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual di atas. Dia suruh kita buat rumus. Kita dah belajar, dah buat rumus pada hari Rabu hari tu. Sekejap ya, cikgu betul ke cikgu? Okey. Jadi macam mana bila kita dapat soalan macam ni, melibatkan buat rumus, apa yang kita kena buat sebenarnya? Bila nak cari rumus ni, ada cara ni. Pertama sekali cikgu bagi kamu tip. Bila dapat soalan macam ni, kamu kena tengok dulu jadual dia. Sekejap, bagi cikgu masa. Jadual dia ni kamu tengok. Okey. Okey, pertama sekali bila dapat soalan macam ni, dia suruh kita buat rumus. Rumus ni maknanya formula yang boleh guna untuk kira ni. Satu formula tapi boleh kira ni semua. Macam kita belajar pola nombor hari tu. Jadi kita nak tahu pola dia. Pertama sekali bila dapat soalan macam ni, kamu semak dulu berapa beza yang ini dengan yang ni. Lepas tu cek pula yang ni dengan yang ni, berapa beza dia. Yang ni dengan ni, berapa beza dia. Macam mana nak kira beza dia? Okey, pertama sekali kamu tolak 520 tolak 270. Tekan kelas kalkulator. Bagi tahu cikgu berapa nilai dia? 250. 250. Semua. Okey, semua akan dapat 250, betul tak? Kamu tekan tak kalkulator? Ni beza dia 250. Macam mana nak tahu 520 tolak 270? 770 tolak 520. 1020 tolak 770. Kamu akan dapat dia punya perbezaan adalah 250. Ni pun 250 juga. So perbezaan dia 250. Semakin jadual ni turun ke bawah, dia akan bertambah sebanyak 250. Dia akan bertambah sebanyak 250. Turun bawah ni tambah lagi 250. Turun lagi tambah lagi 250. Okey, kita dah nampak dah 250. Maknanya 250 ni mesti ada dalam kita punya rumus. Sebab dia makin bertambah, semua ada nilai 250. Lepas tu kita nak buat apa?
Okey, kita tengok kat sini sekejap ya, cikgu keluarkan. Bila kita mula kita kena bina kesimpulan secara induktif. Macam kita belajar. Kenapa induktif? Sebab contoh ni adalah khusus. Kita nak cari rumus dia yang umum. Sebab tu dia kalau induktif daripada khusus kepada umum. Okey, bila nak bina rumus umum bagi bilangan kereta mainan, kita nak bina dia punya rumus. Okey, dia suruh kita perhatikan pola nombor yang macam cikgu cerita tadi. Okey, bila dah dapat macam ni, sekejap. Okey. Okey, bila dah dapat tadi kita dah dapat beza dia 250, maknanya 250 ni mesti ada dalam kita punya rumus. Lepas tu cuba kamu tengok kat sini. Ni kita anggap dia sebagai N1 sebab dia berturut, nampak 1 jam, 1 jam, 1 jam, 1 jam. Jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat. Nampak jam 8 1 jam, jam 8 ke jam 9 1 jam. Jam dia yang kedua, dah 2 jam. Okey, lepas tu 9 ke 10 dah 3 jam. N dia sama dengan 3. 10 ke pukul 11 N yang keempat. Jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat. Okey, lepas tu kita tahu dia 250, setiap kali ni bertambah 250. Tetapi kita punya pertama ni, cara kamu nak bina dia punya rumus, kamu ambil je yang pertama ni, ambil, kamu tambahkan dengan 250 yang kita cari perbezaan dia tadi. Tambahkan. Lepas tu, kamu letak je N tolak 1 ni. Ini dia punya tip dia. Tip dia macam mana kamu nak cari mudah dia. Bila kamu dah check, pertama sekali yang penting kamu mesti check dulu. Pastikan jadual ni beza dia sama. Macam tadi beza dia semua sama, 250, 250, 250. Bolehlah guna cara macam ni, okey? Bila kamu dah tahu semua beza dia 250, kamu ambil je yang pertama ni, tambahkan dengan 250 tu, darabkan sahaja dengan N tolak 1. Yang mana N dia adalah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat. Okey, cikgu, macam mana kalau dia tolak? Kalau dia tolak pun boleh guna cara macam ni. Tetapi, bahagian ini mestilah tolak. Macam tadi dia bertambah sebanyak 250. Kamu pun letaklah dia tambah 250. Kalau dia tolak, dia berkurang sebanyak 250. Kamu letaklah dia tolak 250, tapi formula dia masih sama. Kamu ambil yang pertama ni, kamu tambahkan atau tolakkan dengan berapa beza dia, darabkan saja dengan N tolak 1. Itu tip dia. Tapi kamu kena hati-hati, setiap kali kamu dah dapat rumus dia, kamu kena semak balik, pastikan semua ini boleh guna rumus dia. Macam mana tu cikgu? Contohnya, ini adalah jam yang pertama. Jadi kita nak check rumus kita ni. Cikgu dah buat dah rumus ni. Betul ke tak? Kita check. 270 tambah 250. Tulisan cikgu. Darabkan dengan 1 tolak 1. N kita sebagai 1. Sebab jam yang pertama. Okey kelas, tekan ni dapat berapa kelas? Cuba kamu tekan kalkulator. Dapat berapa kelas yang atas tu? 270. 270 kamu dapat balik dia. 270. Okey, betul tak? Betul. N1 270. N1 jam yang pertama 270. Okey. Cek pula yang kedua ni, betul tak dapat 520? Betul. Betul. Okey. Kamu mesti semak. Sekiranya ada yang tak betul, kamu dah dapat dah rumus dia. Tapi kamu cuba semak balik. Alamak, yang ketiga ni tak betul lah. Kalau tak betul maknanya tak betul lah rumus kamu. Okey? Rumus ni adalah formula yang boleh guna balik untuk semua ni. Jadi kalau dia ada salah, tak dapat, maknanya salah rumus ni. Kalau betul kamu cek, okey ni betul, dapat balik 520 ni. Yang ni pun betul. Kalau kita masukkan N dia sebagai 3 pun dapat 770. Kalau N dia sebagai 4 pun dapat 1200. Okey, betul lah.
betul lah kita punya rumus yang kita bina ni. Macam dalam buku teks, kalau kamu tengok muka surat 84, dia pun ada buat rumus dia tapi lain. Dia buat 270 sama dengan dia buat 250 tambah 20. Kalau kamu tengok muka surat 85 pun boleh. Rumus ni apa-apa pun boleh. Janji semua ni boleh guna. Itu je yang penting. Okey? Cara yang macam dia buat tu pun boleh. Cara yang cikgu bagi ni pun boleh. Dua-dua boleh dapat jawapan yang ni. Okey, jelas tak kelas yang ni? Ada Jelas. tak apa-apa nak tanya? Cikgu bagi tip dia yang ni je. Kamu kena ingat corak dia. Yang ni adalah yang pertama dalam jadual. Lepas tu nak tambah atau nak tolak, kamu kena tengok berapa beza dia dalam jadual ni. Tadi beza dia adalah, kalau ni ke sini, dia tambah sebanyak 250. Dia ke bawah ni pun tambah 250. Tambah ke bawah ni pun 250. Dia bertambah. Jadi sebabkan semua bertambah 250, kita bolehlah letak dia tambah dengan 250. Darabkan saja dengan N tolak 1. N dia macam mana? Jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat. Okey, kalau dia tolak sebanyak 250. Jadi tolaklah kat sini. Itu je. Itu je tip dia. Tip yang mudah macam mana kamu nak bina rumus dia. Okey, cikgu harap kamu jelas yang ni. Okey. Lepas tu kita dah bina rumus, kita semak. Macam yang cikgu cakap tadi, kita semak. Bila kita dah semak, kita masukkan semua dapat. Semua cantik, dapat. Okey, maknanya inilah kita punya rumus. Maka bilangan kereta mainan yang dihasilkan boleh dirumuskan dengan 270 tambah 250 darab N tolak 1. Cara ni pun boleh, cara dalam buku pun boleh. Mana-mana je. Janji betul. Okey? Okey, lepas tu dia suruh kita buat apa? Okey, kita dah tulis kesimpulan. Lepas tu dia suruh yang ni. Yang B pula. Dia cakap, dia kata bilangan kilang toy beroperasi dari pukul 7 pagi hingga pukul 10 malam 5 hari dalam seminggu. Dia cakap, okey, kita keluarkan, ada tak cikgu tulis? Okey. Kita keluarkan maklumat dia. Dia suruh kita buat apa? Dia kata berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang toy pada satu hari. Okey, dia bagi tahu kita maklumat yang kita ada ialah waktu operasi kilang toy ialah 15 jam sehari. 15 jam. 7 jam, 8 jam. Start daripada 8 jam. 8 jam. Pukul 8 sampai pukul 7, 8. Nampak tak jari cikgu? Okey. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 jam. Okey. Bila start pukul 7, maknanya kena kira 8. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 15 jam. Maknanya dia beroperasi selama 15 jam sehari. Okey, lepas tu dia kata berapakah bilangan kereta dapat dihasilkan pada satu hari. Okey, bila kita dah tahu N kita tadi sebagai jam, betul tak? Tadi cikgu tulis kat sini N ni jam yang pertama. Jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat. Okey, bila dia dah 15 jam, maknanya N dia sama dengan 15. Sebab 15 jam yang kita nak cari. Lepas tu macam mana? Ni rumus kita yang kita dah dapat tadi. Lepas tu macam mana nak buat? Masukkan saja 15 tu sebagai N tadi. Tadi rumus kita 270 tambah 250 darab N tolak 1. Kita gantikan N ni tadi dengan 15. Nampak ni cikgu letak 15 kat sini. Kira dapatlah 3,770 kereta mainan yang dihasilkan dalam masa satu hari. Jelas tak kelas jadi? Jelas tak kelas? Ada tak yang tak faham? Jelas. Okey, cikgu harap okey. Jelas. Alright. Jatuh kalkulator cikgu. Okey. Seterusnya, dia kata apa? Ni tough sikit yang ni, sekejap. Dia kata kilang toy menerima satu pesanan sebanyak 25,000 kereta mainan.
Pesanan ini perlu disiapkan dalam masa seminggu. Adakah kilang toy dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan ini dalam masa yang ditetapkan? Sekiranya tidak, cadangkan satu cara penyelesaian supaya kilang toy dapat menyiapkan pesanan ini. Panjang ni. Kita nak selesaikan masalah dia ni. Okey, jom kita cuba. Dia cakap apa? Keluarkan dulu maklumat dia. Sekejap cikgu tukar pen. Okey, dia bagi kita maklumat apa? Dia cakap dia terima pesanan. Dia kena siapkan 25,000 kereta mainan. Tulisan cikgu buruk sikit. Okey, kereta mainan. Dalam masa berapa? Seminggu dia cakap. Seminggu. Okey. Okey, lepas tu macam mana kita nak tahu dia sempat ke tak siapkan dalam masa yang ditetapkan? Okey, tadi kita tahu dia beroperasi 15 jam sehari. Sehari dia 15 jam. 15 jam sehari. Lepas tu dia kata apa lagi? Dia kata beroperasi 15 jam sehari. Tapi 5 hari dalam seminggu. Jadi 5 hari dalam seminggu. Okey kelas, cikgu nak idea kamu macam mana kita nak selesaikan ni kelas? Ada idea tak? Kalau 15 jam sehari tapi dia buat operasi 5 hari dalam seminggu. Jadi dalam seminggu dia dapat berapa agak-agaknya? Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Okey, cikgu bagi hint lagi. Tadi sehari dia dapat berapa? Sehari dia buat, dia hasilkan 3,770. Okey, sehari. Sehari kereta yang dapat dihasilkan. Sehari kereta mainan dapat dihasilkan. Tulisan cikgu buruknya. Dihasilkan sebanyak 3,770. Jadi kalau dalam sehari kita dapat hasilkan 3,770, kalau dalam masa 5 hari berapa? Macam mana nak buat kelas? Darab 5. Betul, bagus, pandai. Jadi kita nak dapatkan dia 5 hari. Jadi kita darabkan dia dengan 3,770 darab 5. Sorry ya, tulisan cikgu buruk. Bila darab 5 dapat berapa? Dapatlah dia 18,850. 18,850. Okey, kita dah dapat dah. Ini kereta yang akan dihasilkan dalam masa 5 hari, seminggu ni. Sebab dia operasi 5 hari je. So seminggu ni kita dapat hasilkan 18,850. Lepas tu dia kata, adakah kilang toy dapat menyerahkan kereta yang dipesan dalam masa yang ditetapkan? Macam mana kita nak tahu? Kita cuba tengok ni. Dia suruh kita, dia terima pesanan sebanyak 25,000. Tapi dalam seminggu dia dapat hasilkan 18,000 je. 18,850 je. Jadi dia dapat ke tak dapat menyerahkan kereta mainan tu kelas? Tak dapat. Tak dapat sebab dia tak dapat hasilkan 25,000 tu. Sebab yang kita hasilkan ni kurang daripada 25,000. Jadi kita kena cari. Tengok dia kata sekiranya tidak, cadangkan satu cara penyelesaian supaya kilang toy tu dapat menyiapkan pesanan ini. Macam tu dia cakap. Jadi apa cadangan dia? Sekejap. Sorry. Okey, cadangan dia kata, ya? Ada kawan-kawan nak bagi cadangan? Apa cadangan dia? Ada tak cadangan? Okey, kalau dalam buku tu dia bagi cadangan, dia kata kita cadangkan. Nak buat operasi selama 20 jam. Dia nak 20 jam sehari buat operasi. Okey, 20 jam je. Okey, jom kita try. Kita kira 20 jam pula. Cikgu padam je ni. Cok. Alamak. Tolonglah.
Sekejap, cikgu padam. Okey, tadi kita dah tak berjaya. Jadi jom kita try pula 20 jam. Dia kata kita tambah, kita buat penambahbaikan. Cadangan dia adalah buat 20 jam. Okey, mana pen cikgu? Okey. Okey, sekarang kita tukar. Dia nak 20 jam. Okey, 20 jam okey. Okey, 20 jam. Okey. Tadi kita tahu dalam masa sehari dihasilkan sebanyak 3,770. Okey, sehari. Sekejap. Kita kena kira balik. Sekejap ya. Ya, okey, kita kira balik. Tadi berapa? Okey, sekarang kita punya N adalah 20. Tadi N kita 15. Sekarang 20. Okey, rumus kita adalah 270 tambah 250 N tolak 1. Okey, kita gantikan N kita dengan 20 sebab sekarang kita 20 jam. Dia nak cuba cari. Okey, tambah 250 darab 20 tolak 1. Okey, dapat berapa kelas? Dapat berapa cik kira? Dapat berapa? 270 tambah 250 darab 20 tolak 1. 5,020. 5,020. 50,020. Dia dapat. 5,020. Apa cikgu ni? 5,020. Okey, sekarang dia dapat 5,020. Ini dia nak 25,000. Sekejap ya. Okey. Sekejap. Apa ni? Kenapa dia dapat lagi sikit? Okey. Apa? Cikgu pun dah pening. Okey. Ini kita punya masa dalam masa sehari. Sehari. Cikgu pun dah lalok dah. Sehari. Okey. Jadi kita nak cari seminggu. Jadi 5. Ya Allah. Sekejap. Jadi 5,020 ni kena darab dengan 5. Sebab kita nak cari 5 hari. Okey. Okey, darab dengan 5 dapat berapa kelas? Darab 5. Dapat berapa? 25,100. 25,100. Okey. Okey, 25,100 ni dapat tak, berjaya tak dihasilkan dalam masa seminggu? Berjaya. Jadi inilah cadangan dia. Cadangan dia 20 jam sehari baru dia berjaya. Okey, kamu boleh buat cadangan lain. Cadangan lain. Okey, cadangan cikgu. Cikgu tak nak kerja lama-lama. Tak nak kerja 20 jam. Cikgu nak kerja 15 jam je. 15 jam je sehari. Tetapi 15 jam sehari. Tetapi cikgu nak kerja 7 hari seminggu. 7 hari seminggu. Okey, kita tahu bila 15 jam kita dapat hasilkan 3,770. Okey, sehari kita akan dapat sehari 15 jam dapat hasilkan sebanyak 3,770. Okey. Jadi cikgu nak tahu dalam masa 7 hari dapat berapa? Cuba kira kelas. 3,770 darab 7 hari. Sebab 7 hari seminggu. Cikgu nak kerja 7 hari seminggu. Dapat berapa? 26,390. Okey, 26,390. Cukup tak kelas? Berjaya tak kita? Cukup. Jadi pun boleh. Bila kamu bagi cadangan, tak semestinya ada satu je jawapan dia. Kamu boleh buat apa-apa je cadangan kamu. Kamu nak kerja berapa jam ke? Contoh kamu nak kerja 24 jam. Tapi kurang ke hari? 2 hari je. Kamu kira lah. Cukup ke tak cukup? Okey? Bila dia cukup, okey.
Apa-apa cadangan janji dia kata dia dapat menyiapkan pesanan tu. Contohnya macam cikgu bagi 2 contoh. Dalam buku dia bagi cadangan 20 jam sehari, 5 hari seminggu. Macam cikgu bagi cadangan 5 jam sehari je tapi 7 hari seminggu pun boleh. Janji kita dapat siapkan pesanan yang dia minta. Jelas tak kelas yang ni? Jelas tak? Ada tak yang tak faham? Ada tak sesiapa tak faham? Wah, tulisan cikgu. Jelas tak kelas? Senyap. Jelas. Okey, cikgu harap okey ya. Kalau ada siapa-siapa tak faham boleh je tanya, tak ada masalah. Ini cadangan dia. Penyelesaian masalah ni agak sukar sikit. Okey, kita tengok soalan yang terakhir. Dia kata kat sini, kadar bayaran letak kereta dalam Setia City Mall. Kamu semua suka ni Setia City Mall. Selalu dah pergi. Dihitung mengikut kadar berikut. Kamu pun bawa kereta. Ni bawa kereta. Kamu parking. Kamu tak ada lesen, tak boleh bawa kereta lagi. Bawa motor lah. Bawa motor parking. Okey, ni situasi dia. Dia cakap, Lisa meletakkan keretanya dari jam 9.50 untuk membeli belah di Setia City Mall. Selepas membeli belah, Lisa mengambil keretanya pada jam 19.25. Pukul berapa 19.25 ni? Pukul 9 tak salah cikgu. Ya ke? Pukul 7. 7.25. Ya ke pukul 7? 8 pukul 16. 6. 8 lah. 8 18 pukul 6. 19 pukul 7. Pukul 7. Hitung secara deduktif jumlah bayaran yang Lisa perlu bayar sebelum keluar dari tempat letak kereta. Nampak tak? Kamu nampak tak? Kenapa sebenarnya kita belajar penangkulan logik ni? Sebab sebenarnya kamu perasan ataupun tidak perasan, kita guna sebenarnya dalam kehidupan harian. Banyak ilmu matematik ni kamu tak perasan ya, kamu sebenarnya guna dalam kehidupan. Bila kamu belajar, oh ini rupanya function dia. Ini sebabnya kenapa kita kena belajar. Okey, contohnya lah. Cikgu pergi shopping mall. Cikgu pun parking kereta. Shopping. Dah tahu dah nak keluar kenalah bayar parking. Bayar parking. Jadi dia bagi kat sini masa. Kamu dah biasa dah buat parking ni. 1 jam yang pertama dia kata atau sebahagian daripadanya RM6. Maksudnya jam yang pertama kamu parking, 1 jam yang pertama RM6. Kalau kurang daripada 1 jam pun, contohnya kamu parking setengah jam pun kena bayar juga RM6. Sebab dia cakap sebahagian daripadanya pun RM6. Lepas tu setiap jam berikutnya hingga jam yang ke-6, RM5. Setiap jam yang seterusnya RM3. Makin lama ada diskaun. Makin murah. Okey. Jadi, bila kita macam mana kita nak dapatkan waktu dia ni, berapa jam yang dia kena bayar, kamu kena kira dulu berapa lama dia letak kereta tu. Tengok dia letak daripada 19.25 hingga dia letak pukul 9.50 hingga 7.25. 7.25. Lepas tu macam mana kita nak kira? Pukul 7 ni. Cikgu rasa pukul 7. Pukul 7.25. Okey, macam mana kita nak kira? Kita kena tolak. Kita tolakkan masa dia nak ambil dengan masa dia letak. Untuk penolakan waktu jam, dia tak boleh tolak macam biasa. Macam mana dia nak tolak? Cikgu tulis kat sini ya. Cikgu harap kamu tahu. Cikgu rasa tak ada masalah ini. 9.25. Tulisan cikgu. Pukul 9.50. Ya Allah. Sekejap ya. Dahsyat sangat tulisannya ni. Susah sikit nak tulis ni. Okey. Sekejap. Cikgu tulis elok sikit. 19.25 tolak 9.50. Okey. 5 tolak sifar 5. 5 tolak 2 tolak 5 tak boleh. Pinjam. Bila kamu pinjam, dia jadi setengah, kamu pinjam setengah jam. Dia jadi macam mana cikgu punya tulis. Kamu akan jadi sini berapa? 60 minit. Sebab itu depan tu jam. Okey, bila 60 minit
Tolak jadi 3. 66 tambah 2. Okey, 6 tambah 2. 6 tambah 2, 8. 8 tolak 5, 3. Boh sini. Okey, 8 ni pinjam. Jam kan? Kamu pinjam ikut jam. Okey, ni jadi 18. 18 tolak 9, 9. Macam tu. Sebab bila dia pinjam yang jam, dia kena tambah 60 minit. Sebab ini minit. Ini jam. Okey? Cikgu harap kamu tak ada masalah yang ni. Cikgu yakin. Okey, bila dah dapat 9 jam 35 minit yang kita kira ni, kita anggap dia sebagai 10 jam. Sebabnya ini parking. Bila parking, 35 minit ni tak ada diskaun. Kamu parking 1 minit pun dikira juga 10 jam. Okey? Sebab ni parking. Bila parking dapat 9 jam 35 minit je dia parking, tapi kita kena bayar 10 jam waktu dia. Okey? Alright. Lepas tu, kamu pun keluarkan 10. Kamu tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 jam. Okey? Bila kamu dah buat macam ni, lepas tu kamu pun buat sejam yang pertama. Sifar ke 1 jam. Okey, 5 jam seterusnya, 5 jam seterusnya, 4 jam seterusnya. Setiap jam seterusnya 4 jam. Okey, kamu bagi tengok 1 jam. Ini akan 1 jam, kiraan untuk 1 jam. Lepas tu dia kata setiap jam berikutnya hingga jam ke-6. 4, 2, 3, 4, 5, 6. 5 jam. Okey, lepas tu setiap jam yang seterusnya akan jadi 4 jam. 4 jam ni akan jadi RM3. Yang ni akan jadi RM5. Yang ni akan jadi RM6. Jadi macam mana nak kira? Kamu darabkan je. Okey, RM1 ni 1 jam ni akan darab RM6. 5 jam ni akan darab RM5 dan 4 jam ni akan darab RM3. Sebab 4 jam yang seterusnya. Selepas jam yang ke-6, maknanya jam yang ke-7, jam yang ke-8, jam yang ke-9, jam yang ke-10. Okey? Lepas kamu darab, kamu tambahkan saja. Dapatlah RM43 dia kena bayar. Jelas tak kelas yang ni? Faham tak kenapa ni cikgu buat macam ni? Sebab dia 10 jam dia parking. Jadi kamu letaklah sifar sampai 10. Lepas tu jam yang pertama, kamu highlightkan jam yang pertama. Sebab ni akan bayar RM6. Jam yang seterusnya selepas jam yang pertama, jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang keempat, jam yang kelima. Lepas tu dia kata hingga jam yang ke-6, stop sampai jam yang ke-6, RM5. Selepas lebih daripada jam yang ke-6 akan jadi RM3. Jadi kamu kira berapa jam untuk yang RM3. Sebab dia cakap setiap jam kamu kena kira. Jadi sebab itulah kamu kena kira jam yang ke-7 ni 1 jam, jam yang ke-8 tu 1 jam, jam yang ke-9 tu 1 jam, jam yang ke-10 tu 1 jam. Sebab itulah jadi 4 jam. Jelas tak kelas yang ni? Ada tak yang tak faham? Dia macam menyelesaikan masalah kan? Kamu kena buat berdasarkan apa yang diberi. Jelas tak kelas yang ni? Ada tak yang tak faham? Siapa yang tak faham boleh tanya, jangan risau. Faham ya? Boleh ya? Cikgu harap kamu tak ada masalah. Yang ni, okey. Itu je kelas kita belajar hari ni. Kita belajar apa? Kita belajar menyelesaikan masalah yang melibatkan penakbulan logik. Yang pertama sekali, kamu mestilah faham masalah dia. Apa masalah dia, apa yang dia nak, apa maklumat yang diberi. Okey? Kemudian kamu rancang strategi. Kamu kena fikir, macam mana ya nak selesaikan ni? Mungkin darab kot, mungkin tambah kot. Lepas tu kamu pun laksanakan strategi tu. Tambahkan semua. Bila dapat, tambah ke, tolak ke, darab ke. Bila dapat, buatlah kesimpulan dia. Macam ni yang terakhir dia, kesimpulan dia adalah dia kena bayar sebanyak RM43. Sebab dia parking selama 10 jam. Banyak tu. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Tolong isi izin tiket sebagai attendance. Cikgu akan bagi nanti dalam grup kerja rumah. Cikgu nak kamu cuba buat buku teks muka surat 87, nombor 2 dengan nombor 3. Nombor 1 tu cikgu dah explain tadi.
Nombor 1 tu kita dah buat sama-sama. Nombor 2 dengan nombor 3 tu cikgu nak kamu cuba. Nombor 3 tu kamu boleh cuba cara rumus yang cikgu ajar untuk yang pasal kereta tadi. Dia lebih kurang. Dengan cikgu nak minta kamu buat modul muka surat 28 soalan nombor 1 dan 2. Okey kelas? Itu saja untuk kelas hari ini. Ada apa-apa soalan tak kelas?